Sisipan informasi Jejak Madani. Kerajaan Madani tidak pernah mengetepikan agenda pembangunan untuk umat Islam serta orang Melayu. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Kerajaan Perpaduan sentiasa mempertahankan agama Islam sebagai agama rasmi, kedaulatan Raja-Raja Melayu, hak keistimewaan orang Melayu dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Katanya bukan mahu membela kepimpinan kerajaan ini, tetapi hakikatnya ada 4 perkara iaitu kedudukan agama, Raja-Raja Melayu dan bangsa Melayu serta bahasa Melayu tidak ada kompromi. Itu asas kerajaan perpaduan diwujudkan. Raja-Raja Melayu dalam perlembagaan sebut martabat, darjat dan hakikat raja yang menjadi prinsip kami. Kami pertahankan soal kedudukan istimewa orang Melayu dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Selain itu, Ahmad Zahid berkata meskipun beliau bukan menteri yang bertanggungjawab mengenai hal ehwal agama, namun komitmen untuk membangunkan umat Islam merupakan keutamaannya. Beliau berkata antara perkara yang sedang dilakukan adalah dengan memberi peluang kepada hufaz dari Mahat Tahfiz berdaftar seluruh negara untuk melanjutkan pelajaran di pusat pendidikan berkaitan program latihan teknikal dan vokasional TVET. Katanya ada lebih 3,000 TVET di seluruh negara dan apa yang berlaku adalah ramai hufaz saya kumpulkan untuk mencuburi TVET. Kini ramai antara mereka menjadi jurutera dan sebagainya. Malah ada yang bekerja di luar negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan tambahan 1.4 bilion ringgit bagi menambah baik bangunan sekolah daif di seluruh negara. Perdana Menteri berkata peruntukan berkenaan meliputi 185.37 juta ringgit bagi menambah baik bangunan sekolah di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Kelantan 185.37 juta, Terengganu 78.83 juta, Pahang 64.15 juta. Tapi bukan sebab negeri, sebab keperluan. Ini rekod sekolah ini daif yang dibantu. Ini untuk tahun ini. Sudah bayangkan ya, untuk 1 tahun saya tambah peruntukan 1.4 bilion ringgit. Dalam pada itu, Anwar berkata sebanyak 50,000 unit komputer riba yang diluluskan pada awal tahun ini untuk sekolah serta institusi pendidikan bawah KPM dijangka diagihkan pada Oktober depan. Proses tender itu biasanya 6 bulan. Jadi saya nak peringatkan, kalau macam komputer sekolah lain, kalau walaupun kita tender tak boleh, dia sakau. Bahaya. Pasal dia wuding kan, ada dia punya kelemahan besar situ. Tapi kurangnya kita buat pre-queue, selected tender. Kalau kes-kes punya komputer untuk dan lain-lain projek besar, saya akan pastikan kita runding dengan Kementerian Kewangan, kita bagi kelonggaran, ikut proses tender terhad dan disegerakan. Pada masa sama, Anwar memaklumkan bagi program digitalisasi di sekolah, sebanyak 4.4 juta ringgit diperuntukkan di Kelantan, Terengganu serta Pahang. Kesungguhan Kerajaan Madani untuk menyelesaikan isu sekolah daif di seluruh negara terbukti apabila akan mula mengagihkan peruntukan sebanyak 650 juta ringgit pada minggu ini. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Khairuddin Ghazali berkata, setiap sekolah akan menerima RM70,000 bagi menyelesaikan masalah penyelenggaraan tandas yang diberi keutamaan ketika ini. Katanya usaha itu dilakukan untuk kepentingan dan keselesaan pelajar. Dekatan kerajaan menggunakan satu jawatankuasa STAR yang ditubuhkan di bawah pemantauan Ketua Setiausaha Negara kita yang memastikan pelaksanaan bagi membaik pulih bangunan daif di sekolah-sekolah kita ini dapat disegerakan. Tapi keutamaan yang diberikan dengan peruntukan sebanyak 654 juta telah diagihkan ke seluruh negara, ke sekolah-sekolah kerajaan, di mana setiap sekolah mendapat peruntukan sebanyak RM70,000 untuk penyelenggaraan kecil, tapi keutamaan diberi kepada membaiki tandas. Dalam pada itu, Khairuddin berkata Pengetua Kolej Pra-Universiti KPM diberikan kuasa autonomi dalam menentukan kemasukan pelajar ke tingkatan 6 tahun ini. Katanya ia adalah pendekatan baharu kementerian dalam memastikan lebih ramai pelajar yang layak dan berkebolehan masuk ke tingkatan 6. Khairuddin berkata satu garis panduan mengenai kemasukan ke tingkatan 6 ini sedang disiapkan oleh pihaknya.
negara memerlukan golongan petani moden profesional yang berdaya saing untuk mengusahakan fasiliti pertanian moden menerusi projek inisiatif usahawan tani di bawah program inisiatif pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata golongan berkenaan berupaya dilahirkan dalam kalangan siswaza dan peserta berdaftar dalam sistem Bank Data Kemiskinan Nasional. Dan kerajaan mengambil risiko yang besar kerana kita memberi peruntukan yang besar untuk memastikan pertanian moden ini akhirnya betul-betul berlaku di Malaysia. Kalau tidak, kita bercakap sampai bila-bila. And for that, untuk tempoh 2-3 tahun pertama ni memang kita sanggup memberi peruntukan infrastruktur yang besar. Dan sebab itu juga pada hari ini saya boleh berkongsi dengan mereka yang hadir bahawa setelah 6 bulan Kementerian Ekonomi telah pun berjaya melepasi fasa awal untuk 1000 ekar yang pertama. Rafizi berkata Pusat IPR Intan Usahawan Tani UPM yang dirasmikan menjadi platform bekerjasama strategi antara Kementerian Ekonomi dan UPM bagi memberi latihan teori dan praktikal kepada peserta untuk menguruskan fasiliti pertanian moden dan sektor tanaman serta aquaculture. Beliau berkata tanggungjawab diberikan kepada UPM untuk melatih dan melahirkan usahawan tani profesional serta mendedahkan mereka kepada kitaran tanaman supaya belajar untuk bertahan dalam bidang pertanian. Rafizi berkata IPR bukan sekadar program bagi meningkatkan pendapatan peserta, malah akan mengenal pasti faktor, cabaran serta risiko yang menyebabkan projek pertanian yang dibangunkan sebelum ini gagal. Usaha kerajaan menutup ketirisan peroleh berjaya membuahkan hasil kerana negara merekodkan lebih-lebihan pendapatan berbanding tahun lalu hingga dapat terus menyalurkan pelbagai bantuan kepada rakyat. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, malahan kerajaan turut menambah jumlah peruntukan dan jumlah penerima bantuan termasuk sumbangan tunai rahmah dan e-bilion rahmah. Ahli Parlimen Pontian itu menjelaskan bantuan lain yang turut disalurkan kepada kerajaan antaranya adalah bantuan khas pesawah kepada 300,000 pesawah yang menerima RM200 sebulan dalam tempoh 3 bulan semusim yang keseluruhannya menelan belanja RM228 juta. Ahmad Maslan berkata lebihan pendapatan yang dicatatkan itu juga hasil usaha kerajaan meningkatkan kecekapan kutipan hasil yang menutup ketirisan dan langkah menambah pendapatan dengan langkah rasionalisasi subsidi. Katanya, apabila kita ketatkan penguatkuasaan untuk mengelakkan ketirisan contohnya bagi rokok, minuman keras dan kenderaan yang menyebabkan mereka yang sebelum ini tidak membayar cukai akhirnya sudah mula bayar cukai. Jadi dengan penutupan ketirisan ini, hasil kutipan Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini meningkat sebanyak RM1 bilion berbanding tempoh sama tahun lepas. Kata beliau, usaha kerajaan mengadakan rasionalisasi subsidi elektrik membolehkan negara mendapat beberapa bilion penjimatan. Ditanya tentang kaedah untuk menyekat ketirisan daripada berlaku, Ahmad Maslan menegaskan strategi yang digunakan adalah berdasarkan apa yang disebut Perdana Menteri iaitu dari segi dasar kerajaan memperkasa tata kelola, pentadbiran dan anti rasuah. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tony Chin berkata, Malaysia muncul di kedudukan teratas dari segi media dan kelajuan muat turun 5G bagi seluruh pasaran Asia Pasifik setanding dengan penanda aras Eropah pada separuh pertama 2023. Nietzsche yang memetik laporan itu berkata, median kelajuan muat turun 5G Malaysia berada pada 512.10 megabit sesaat mengatasi Korea Selatan yang mencatatkan 503.99 megabit sesaat dan Singapura 387.15 megabit sesaat. Hasrat KKD adalah untuk pastikan bahawa liputan 5G akan mencapai 80% di kawasan berpenduduk pada hujung tahun ini. Jadi untuk negeri Pulau Pinang, sasaran kita adalah untuk kita membangunkan 470 buah menara 5G melawan 5G. Laporan bertemakan memanfaatkan kuasa teknologi membangunkan ekonomi digital yang kukuh untuk masa depan Malaysia. Itu meneliti faktor seperti pendirian semasa syarikat tempatan dari segi transformasi digital, pemacu utama perubahan dan cabaran yang perlu ditangani. Laporan bersama itu didokong oleh dua kerangka hak milik iaitu Indeks Penerima Gunaan Digital Perniagaan oleh MDEC dan Kerangka Bangunan untuk Masa Depan oleh BCG. Menurut laporan itu, BFM mendapati syarikat Malaysia ketinggalan di belakang firma global dan Asia Tenggara dalam usaha transformasi digital dengan gabungan syarikat Malaysia yang agak tinggi dalam segmen yang sedang pesat berkembang dan tidak berkembang 39% berbanding global 13% dan serantau 17%. Nietzsche berkata kerjasama penyelidikan dan pelancaran BCGX itu berfungsi sebagai pencapaian penting mencerahkan lagi laluan untuk dekad digital emas Malaysia.
Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata bersedia menjadi pemudah cara bagi membantu perundingan organisasi media tempatan dalam mendapatkan pampasan atau bayaran adil daripada syarikat gergasi teknologi. Beliau berkata usaha ini diambil bagi memastikan syarikat media tempatan dibantu mendapatkan hak sepatutnya daripada gergasi teknologi seperti Google dan Meta. Katanya adalah tidak adil bagi syarikat-syarikat teknologi besar menggunakan kekuatan mereka memperdagangkan kandungan tempatan untuk keuntungan sendiri sahaja dengan secara percuma dan menjualnya kepada para pengiklan, sedangkan untuk menghasilkan kerja-kerja kewartawanan yang bermutu tinggi memerlukan modal yang besar. Tentulah tidak masuk akal apabila penerbitan atau penyiaran kandungan tersebut dicedok secara percuma oleh syarikat gergasi teknologi dan membuat untung daripadanya. Tokoh wartawan negara Tan Sri Johan Jaafar sebelum itu menggesa kerajaan mengambil inisiatif untuk memulakan perbincangan dengan gergasi teknologi seperti Google dan Meta bagi menuntut supaya mereka membayar kandungan berita kepada syarikat media tempatan. Ujarnya langkah itu perlu dengan mengambil kira situasi semasa termasuk keuntungan yang diraih syarikat berkenaan melalui kandungan berita yang dikongsikan di pelbagai platformnya. Sementara itu, Fahmi turut menjelaskan kerajaan juga sedang bertimbang untuk memperkenalkan kerangka perundangan baharu bagi melincirkan perundingan tersebut sekiranya perlu. Bagaimanapun ujarnya, bantuan yang boleh diberikan kerajaan sama ada melalui perundangan atau sebaliknya juga ada prasyaratnya. Katanya industri berita dan kewartawanan perlu menunjukkan kesatuan atau solidariti yang tinggi. Pasukan petugas yang telah dibentuk oleh Persatuan Penerbit Akhbar Malaysia itu memanglah baik. Tetapi dalam bentuk yang sedia ada hanya mewakili media arus perdana yang besar sahaja. Justru katanya bagi memastikan media-media kecil dan sederhana tidak disisihkan dalam perundingan dengan Google dan Facebook, mereka juga perlu dilibatkan. Tambah Fahmi, kerajaan dalam masa sama turut mengikuti dengan rapi perkembangan yang berlaku di Australia dan Kanada yang telah memperkenalkan undang-undang khusus untuk melindungi kandungan media di kedua-dua negara yang digunakan oleh pelbagai platform media sosial syarikat gergasi teknologi dengan mewajibkan pihak-pihak terlibat mengadakan rundingan.